Hai, apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu yafqahu qawli. Untuk uh, paklong-paklong, maklong-maklong, uh, pangah pakcik panjang, uh, dan semua yang berada di luar sana. Terima kasih sekali lagi untuk yang mana yang ikut siri Pak Long berbicara. Kali ini adalah siri yang keempat. Pak Long ingat nak buat hujung minggu ni, tetapi hari ini lagi gawat. Jadi hari ini Pak Long nak berkongsi pasal yang cerita siri nombor 3 tu, bagaimana PKPD dan pengalaman Pak Long sendiri menghadapinya. Hari ini alhamdulillah kami dekat tempat kerja Pak Long ni dah terlepas. Tetapi masalah dia sekarang ni di luar tempat Pak Long ni sangat hampir dengan Pak Long telah berlaku lagi satu PKPD yang diletakkan sebagai dinamakan sebagai PKPD Taman Murni Sepang. Sana tu duduk kat luar ni daripada pagi tadi Pak Long keluar saat tadi, Pak Long duduk tengok, memang haru biru dah. Semua pihak polis dan KKM dah berkubu dekat Taman Murni. Jadi apa yang Pak Long nak kongsi hari ni, jadi masing-masing di kawasan surrounding tempat ni dah declare sebagai red zone. Semua ni lah yang berdekatan dengan taman PKPD Taman Murni tadi. Apa yang merisaukan Pak Long, maklumat yang Pak Long dapat pagi ni, tak tahu benar tak benar, tetapi mengikut sumber-sumber yang boleh dipercayai, sejak semalam pukul 12, detik pukul 12 bila PKPD ni berlaku dekat Taman Murni, dikatakan, ini Pak Long belum dapat confirmation betul-betul lah, tapi boleh dipercayai sumber ini mengatakan bahawa ada 13 orang yang lari keluar dah daripada semalam. Ini yang Pak Long duk risau ni. Pasal apa? Pasal Pak Long duk ingat kalau 13 orang lari tu di kalangan tu, tentu kebanyakan tu dia orang ni ada keluarga dekat tempat Pak Long bekerja ni. Pak Long takut depa duk lari masuk dekat kawasan Pak Long pula. Jadi masalah. Jadi Pak Long dah arahkan tim Pak Long semua dapatkan informasi, buat sekatan yang paling maksimum. Kemudian kita harus sekarang ni bantu polis. Kalau kita ada maklumat-maklumat yang tertentu yang kita boleh cari ni, orang-orang yang kita dapati semalam dia lari ni keluar daripada Taman Murni, maka kita kena tolong pihak kerajaan, pihak PDRM, pihak KKM untuk kita laporkan. Walau bagaimanapun, Pak Long duk berasa pasti semua pekerja-pekerja yang bekerja dengan Pak Long di tempat Pak Long bekerja ni rasa takut, rasa tidak tenteram, rasa keliru. Mungkin barangkali perkara itu harus berlaku di kalangan pekerja-pekerja Pak Long bila tengok yang dekat luar tu hewak sangat tu, kelang kabut sangat tu kita nampak. Jadi kali ni betul lah. Dia orang boleh dengar, boleh nampak, boleh baca dekat WhatsApp semua, boleh tengok gambar. Ataupun kita memang tak benarkan mereka keluar. Jadi ni kawan-kawan tu yang mana yang ada tu boleh sampaikan melalui video dan sebagainya. Bagi tahu kat mereka ni, mungkin barangkali dia orang duk tengok selama ni dekat dalam TV tempat lain. Sekarang ni dah terjadi dekat sangat dengan mereka. Ni dia lah. Jadi Pak Long rasa mungkin keadaan itu akan menyebabkan macam kata Pak Long kata tadilah, dari segi kesihatan mental tadi, daripada ni semua ni barangkali mungkin akan rasa risau, akan rasa
tidak selamat dan sebagainya. Jadi sebab tu Pak Long berpendapat Pak Long akan panggil lah manajemen tim Pak Long pada petang ini untuk kita tengok balik hierarch di bawah kita punya safety and health kita kena check balik hierarch kita, dan kita kena tentukan kita come out dengan barangkali penambahbaikan SOP untuk terutama sekali cerita macam mana movement keluar masuk orang luar nak masuk ke tempat Pak Long ke, yang orang dalam ni nak keluar ke, nak beli barang makanan dan sebagainya. Harus kita kena bagi tumpuan dekat situ, yang pertama. Ya, yang kedua, Pak Long juga sebagai seorang kaunsil pelatih, Pak Long berpendapat juga pada ketika ini juga kita kena wujudkan satu kita kata penyampaian kita tu, standard penyampaian kita ni. Pasal Pak Long ni ada 2-3 tempat ni pekerja yang duduk tempat tempat mereka ni tinggal. Jadi barangkali pembantu-pembantu ataupun pegawai-pegawai Pak Long harus kena gunakan satu bentuk penyampaian yang boleh kita sampaikan melalui barangkali ketua kaum punya WhatsApp, dan dia orang boleh salurkan kepada semua pekerja kita. Jadi kita nak tentukan bagaimana kita nak bagi informasi yang betul kepada mereka, dan apakah perkara-perkara yang mereka boleh jaga buat masa sekarang ni supaya mereka rasa selamat dan percaya kepada pihak majikan. Itu yang paling penting pada peringkat sekarang. Yang ketiganya barangkali mungkin sebab di kawasan surrounding Pak Long ni dah jadi ada PKPD, ada red zone dan sebagainya ini, maka harus orang yang boleh masuk ke tempat Pak Long tadi, kita kena tingkatkan SOP dia. Selain daripada PCR test yang kita wajib mereka lakukan, apa lagi langkah-langkah yang pihak yang nak masuk tadi kena berjaga-jaga melalui SOP yang tertentu, supaya Pak Long tak mau akan berlaku lagi penyebaran secara langsung ataupun tak langsung COVID-19 ni kepada pekerja-pekerja Pak Long. Sebab Pak Long faham semua orang yang duduk di bawah tanggungjawab Pak Long ini adalah menjadi keutamaan Pak Long, supaya mereka ini dapat fokus sebab secara keseluruhannya sebagaimana yang kita tahu, kesihatan mental tadi, terutama sekali perasaan takut, risau, keliru dan sebagainya tadi boleh menyebabkan kurangnya fokus dan kurangnya produktiviti di peringkat performance kerja. Okey. Hampa semua macam mana tempat hampa? Pak Long doakan supaya jangan jadi huru-hara macam apa yang sedang berlaku di kawasan yang hampir dengan Pak Long, dan antara tujuan sembang Pak Long berbicara hari ini, kita nak share supaya kalau terjadi misalan, tapi kita doa sama-sama jangan terjadi kat tempat hampa semua. Okey, kalau terjadi sekiranya pun, maksud tadi hampa semua boleh nampaklah, boleh belajar ataupun boleh berkongsi bagaimana kita berkongsi pengalaman kita, supaya perkara ini tidak menjadi suatu masalah yang menimbulkan trauma kepada kita semua. Yang tu yang paling pertama sekali lah Pak Long harap siri Pak Long berbicara ini dapat sedikit sebanyak membantu kita semua. Ya. Sekali lagi lah Pak Long nak ingatkan, sebagai seorang yang sekarang ini menjadi seorang kaunselor pelatih, Pak Long macam Pak Long kata dalam siri yang kedua, yang pertama, kedua dan ketiga, kalau ada sebarang masalah dan sebagainya, nak berbincang, nak berbicara, mai telefon Pak Long, kita bersembang, tengok, insya-Allah kita sama-sama tengok macam mana kita nak membantu, terutama sekali perasaan takut, perasaan keliru, perasaan yang dikatakan dalam ini sebagai anxiety, ini adalah common
perkara yang biasa berlaku. Dia tak boleh dihapuskan. Dia ada association, dia ada ikatan dengan peristiwa event yang sedang berlaku. Jadi barangkali mungkin kadang-kadang kita tak boleh fikir semua orang boleh selesai, boleh fikir kemudian boleh selesai pada peringkat mereka. Jadi satu orang yang lain, dia mungkin barangkali dari segi personality dia, dari segi pengalaman hidup dia dan sebagainya tak sama. Tak sama ya. Sebab tu kita harus kena faham. Kadang-kadang ini sebagai seorang kaunselor ni, kadang-kadang kita akan nampak jugalah benda yang biasanya masalah sama, tetapi dihadapi oleh orang yang berlainan, dan akhirnya cara penyelesaian tu pun juga berlainan, dia tak sama. Jadi mengikut setiap tahap siap siaga ke, kita kata gaya tahanan ke, bagaimana seseorang tu nak menghadapi masalah isu yang sedang dia hadapi. Itu sebab ada keperluan untuk kita kadang-kadang paling minimum, pada peringkat paling minimum kita harus bercakap, komunikasi dengan orang-orang yang kita boleh percaya. Mungkin kawan-kawan kita ke apa ke semua, jangan duk pendam dalam hati. Sebab dalam kita nampak ni banyak masalah ni sebab kita malu nak bercakap, malu nak berkongsi dengan kawan-kawan. Malah pagi tadi pun saya dapat telefon daripada seorang kawan lama saya daripada kampung lah. Dia bercerita pasal seorang lagi kawan saya juga sangat baik, ya. Dia kata kawan saya seorang lagi ni pun dia dalam keadaan yang sangat-sangat kita kata daif lah. Daif tu satu. Kemudian dia juga dalam keadaan seolah-olah menampakkan bahawa dia ada masalah dari segi kesihatan mental dia. Beliau ni seorang pengidap penyakit kencing manis. Jadi saya dipahamkan sekarang ni dah pakai tongkat. Lama dah saya tak jumpa dia pasal COVID, tak boleh nak balik kampung. Jadi dia dah pakai tongkat. Kemudian saya pun dipahamkan sekarang ni dia dah buat operate kecil sikit. Operate lah dekat sebelah kaki dia, di tapak kaki dia tu. Dan bila saya dapat duk bincang dengan kawan-kawan yang lain lah, saya dapati dia tak ambil ubat dia secara konsisten. Kemudian saya juga dipahamkan dia pun dah sekarang pakai injection. Ada member lain pula bagi tahu, dia kata hari ni dia injek, besok dia tak injek, lusa dia injek, tulat dia tak injek. Jadi maksud dia tadi tak konsisten. Dia mungkin macam saya duk kata tadi lah sebelum ni pun, Pak Long duk kata tadi sebelum ni pun, kadang-kadang ni masalah kesedaran, masalah pengetahuan. Jadi tak ada siapa yang nak bantu dia. Jadi Pak Long pun melalui nak beritahu melalui channel ni juga, kalau ada kawan-kawan yang lain yang berada dekat luar ada masalah, kawan-kawan sekolah Pak Long ni tadi yang duk cerita ni kawan sekolah Pak Long lah, telefonlah Pak Long secara peribadi. InsyaAllah kita sama-sama ni. Jadi kita tak mahu disebabkan kerana itu, dan sekarang ni banyak pula pergerakan secara fizikal tidak boleh dilakukan, maka Pak Long takut dia duduk seorang-seorang, kemudian menghadapi masalah tu seorang-seorang. Jadi dia tak pun nak luah kepada orang lain. Lagi pun satu yang Pak Long duk dengar, ada juga kawan-kawan kita yang lain, kawan-kawan Pak Long yang lain tu duk cuba juga duk cerita kat dia lah. Tapi bila setiap kali dia keluarkan perkataan yang tu, duk ingat kat dia jadi macam marah. Jadi pada Pak Long, keadaan ini sudah menampakkan ada tanda-tanda lah. Ada tanda-tanda kesihatan mental beliau tu telah terganggu. Jadi Pak Long merayu kepada kawan-kawan yang mana dengar. Dia memang salah seorang daripada kawan Pak Long yang baik. Jadi Pak Long merayu kepada dia sebab barangkali mungkin Pak Long boleh telefon dia, tapi boleh cakap pasal lain. Boleh dia kona-kona kot tu sikit kan. Tetapi untuk konsep kaunseling ni sebenarnya, kalau orang tu dengan sendiri nak cari penyelesaian, itu akan jadi lebih mudah lah. Kan dia akan bercerita secara jujur, kemudian dia juga berkendak untuk mengubahkan diri dia. Maka yang ni lagi antara faktor-faktor yang boleh segera kita selesaikan masalah dia. Tapi walau bagaimanapun, Pak Long kata tadi, insya-Allah Pak Long sekarang ni harus Pak Long fikir menjadi tanggungjawab Pak Long untuk telefon dia lah.
Jadi mudah-mudahan kita kawan-kawan semua yang mana ada kat luar, yang mana kenal Pak Long, tak kenal Pak Long apa pun, pakai doa lah. Semoga mudah-mudahan kawan Pak Long yang seorang tadi dibuka pintu hati dia, insya-Allah. Okey. Jadi itulah keadaan yang dalam suasana pandemik COVID-19 ini yang sedang melanda di seluruh dunia ini, kita tak boleh ambil mudah lah. Jadi banyak ruang, banyak cara dan sebagainya. Yang paling penting bagi Pak Long, apa yang Pak Long nak cerita sekarang ni, jangan duduk seorang-seorang kemudian kita tak berkongsi dengan orang lain. Ini satu benda yang harus kita kena segera sedar. Buang ego kita tu jauh-jauh. Ya. Buang ego kita jauh-jauh. Kalau kita ada masalah, cerita kat orang lain. InsyaAllah orang lain tu walaupun kata mungkin dia tak ada belajar secara spesifik tentang soal ini, tetapi dia juga boleh menjadi seorang pendengar yang baik. Jadi barulah kita boleh luahkan sedikit perasaan tu, jangan terbeban, terbenam kat benak hati kita tu. Ini masalah yang paling besar. Ni Pak Long merayu kepada orang yang di luar semua. Okey, kalau ada sebarang masalah apa dan sebagainya, buang perasaan malu, buang perasaan ego tu. Ya, pasal masalah kita yang paling besar dalam dunia hari ini, masalah ego. Masalah ego ni lah yang kadang-kadang menjadi, bukan kadang-kadang, perkara faktor yang pertama sekali sebab kita tak mahu buka. Sesungguhnya kena sedar hak ni ya. Okey. Kadang-kadang bila jadi isu, jadi masalah, dia ada dua cara lah. Satu, barangkali memang benda tu jadi isu, jadi masalah, dan kita kata masalah lah. Nombor dua, kalau orang ni dia tukar sikit fikiran dia, okey, dia pandang masalah atau isu tu sebagai satu peluang, opportunity untuk dia. Bila dia sedar itu, dia buka, dia kata, oh betul ni, hak ni memang aku ada masalah. Okey, jadi dia cari jalan macam mana nak selesai masalah. Maka masalah itu sudah bertukar menjadi peluang kepada dia untuk membaiki diri dia menjadi manusia yang lebih baik daripada semalam. Dan insya-Allah dia akan jadi manusia yang lebih baik daripada hari ini untuk hari yang esoknya. Yang tu. Kalau kita sama-sama pakat-pakat fikir soal benda ni semua dan secara positifnya, insya-Allah Pak Long percaya bahawa kita boleh hidup dengan lebih tenteram. Kena ingat kawan-kawan semua, Pak Long nak bagi tahu kita ni makhluk sosial. Bila kita jadi makhluk sosial ni, maksud tadi komunikasi itu penting. Tapi komunikasi pun banyak cerita lah. Ada yang positif, ada yang negatif kan. Jadi kita pilihan kat tangan kita lah. Tepuk dada, tanya selera kita. Nak makan apa ke. Ni setengah orang ni tak sabar. COVID pun berdarah juga. Tengok dalam TV dengar. Betul tak betul tu cerita kemudian. Berdarah juga durian. Ramai-ramai kawan-kawan. Pun masalah juga. Akhirnya ditimpa ada juga dengan masalah. Jadi mainlah kita semua pakat-pakat ya. Pakat-pakat sedar keadaan sekarang ini adalah bukan keadaan yang biasa-biasa. Ya, maka semua orang kena menyumbang kepada sesuatu yang lebih positif. Kadang-kadang Pak Long ni kadang-kadang bila keluar atas usaha kerja ni terjumpa jugalah ada setengah tu kadang-kadang baru-baru ni pun di kawasan jalan raya tu memang tak banyak kereta, tak banyak kenderaan. Malah bila kami ada satu ketika itu ada mamat ni dia naik motor duduk tengah-tengah jalan tu sampai Pak Long dengan driver Pak Long kena mengelak, sampai driver Pak Long pun kata, "Oi, apa dia ni?" Sampai Pak Long kata ni, sabar ni, jangan duk kata apa kat dia. Barangkali malam tadi ke dia baru balik kerja kilang mana ke, Pak Long tak tahulah kan. Barangkali sebelum dia pergi kerja kilang tu, kod bini dia kata ni, "Bang, balik besok pagi ni," kata tengah hari besok balik bawa balik lah susu anak dah habis ke. Jadi malam tadi barangkali juga mungkin dia dah tanya kawan-kawan dia, main ni bro, main lah pinjam duit sikit ke lagu mana ke apa semua. Seorang pun mungkin tak boleh nak tolong dia. Jadi fikiran dia waktu dia bawa motor tu duduk tengah-tengah tu pasal dia berserabut. Nak balik, nak jumpa bini ni, nak jumpa tengok anak ni. Pesan bini yang semalam ni dia tak boleh nak tunaikan. Begitulah keadaannya sekarang ini. Sebab tu jangan duk heran. Kadang-kadang kita tengok masalah dekat luar, kadang-kadang ada orang parking motor, lepas tu dia duk bercakung, duk tengok motor dia. Kita tak tahu apa yang dia duk fikir. Minta maaf Pak Long batuk.
Kita tak tahu apa yang dia fikir. Bukan barangkali juga dia kata tak ada duit dah apa semua. Aku sayang lah bini nombor 2 aku motor kot. Ni masalah, tibalah masanya mungkin aku kena jual ke lagu mana ke apa ke semua. Kita tak tahu. Sebab tu sekarang kalau kita tengok pelik-pelik tu, kita jangan letak dalam fikiran kita, pandang itu secara negatif. Sepatutnya sekarang ni semua orang kena sedar soal ini ya. Bukan orang-orang yang belajar psikologi ke apa ke semua. Ini semua orang kita faham. Mana ini kadang-kadang je melanggar sikit sunatullah Allah tu, benda-benda yang pelik-pelik sikit jangan duduk kecam. Banyak orang boleh buat kerja pelik-pelik sekarang. Sebab itulah Pak Long buat siri ni. Pak Long berbicara dengan cara kampung, kemudian boleh dekatkan diri dengan orang ramai. Jadi jangan malu-malu lah. Kurangkan ego kita ni. Yang paling penting kita selamat. Kita nak bagi jiwa kita tentram, kita nak bagi hidup kita lebih selesa. Jadi banyak berbincang. Jangan duduk cepat naik angin tau. Banyak berbincang. Bila ada isu ni terima dulu. Okey, isu. Kita ada isu. Kita duduk. Kita bincang elok-elok. Ya. Kita bincang elok. Macam mana kita nak selesaikan. Tak boleh kita cari orang yang ketiga. Barangkali yang boleh kita bantu. Tak boleh juga. Walaupun tak kenal Pak Long. Kontak Pak Long. Kontak Pak Long. Jadi supaya Pak Long kata taklah garanti kan boleh selesai masalah. Tapi sama-sama kita usaha. Bila kita usaha, maksud dia tadi kita ada jalan untuk kita selesaikan masalah kita. Okey. Jadi Pak Long ingat itu saja yang Pak Long nak bercerita pada pagi ini. Untuk siri yang keempat, insya-Allah kita akan walaupun Pak Long berjanji kan setiap mingguan Pak Long akan buat, tapi kalau ada isu-isu yang tertentu barangkali yang sangat mendesak yang mungkin Pak Long rasa nak share dengan hampa semua kan. Jadi mungkin Pak Long akan keluarkan siri-siri yang berikutnya lebih cepatlah. Okey. Pak Long ingat itu saja yang Pak Long nak bercakap pagi ini. Mudah-mudahan apa yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk-buruk belaka semua datang daripada Pak Long. Jadi yang baik diambil sebagai pengajaran, yang tak betul ke apa ke semua jadikan sepadan. Pak Long sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri.